mempunyai pengalaman buruk yang mengejutkan dan terlampau menyedihkan mampu memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mengalaminya, sekaligus akan menyebabkan berasa tertekan dan trauma. Gangguan stres pasca trauma atau Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) bukan sahaja mampu memberi kesan kepada golongan dewasa, malahan kanak-kanak juga tidak terkecuali. PTSD boleh terjadi apabila seseorang itu berasa panik secara tiba-tiba berikutan kisah atau pengalaman lampau yang pernah berlaku. PTSD dikenali dan didiagnosis untuk pertama kali pada Perang Dunia Pertama, di mana ketika itu askar-askar mengadu sakit kepala, pening, amnesia, hilang ingatan dan lebih sensitif walaupun perang telah berakhir. Pegawai perubatan dahulu menggunakan istilah shell shock untuk menggambarkan gejala tersebut. Kajian terkini mendapati PTSD boleh berlaku kepada 1 daripada 3 orang yang mengalami trauma. Antara contoh pengalaman yang sering membuatkan seseorang mengalami PTSD ialah mengalami peristiwa mengejut seperti kemalangan jalan raya, kematian ataupun peperangan. Selain itu, ada juga yang mengalami PTSD kerana mengalami tekanan perasaan seperti meroyan, lepas bersalin dan seseorang yang mengalami pengalaman didera sama ada dari segi fizikal maupun mental oleh ibu bapa sejak kecil lagi. Persoalannya, adakah PTSD mampu memberi kesan terhadap kualiti penghidapnya? Bagaimanakah cara terbaik untuk mengatasinya? Baiklah, itu dia tadi laporan ringkas yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kita Nur Natasha Hamzah. Sedikit sebanyak perkongsian apakah yang perlu kita tahu tentang PTSD. Tetapi hari ini kita nak kongsikan dengan lebih lanjut lagi apakah yang harus kita fahami tentang PTSD ini, bagaimana cara untuk mengelakkannya dan bagaimanakah kita dapat membantu mereka yang mungkin mengalami masalah ini bersama dengan panelis kita yang dah pun bersedia di studio. Ya, kita nak kenalkan mereka. Yang pertama di hujung sana serba biru, kita nak bersama dengan Cik Khairul Arif Razali selaku Pegawai Psikologi Klinikal Jabatan Perubatan Psikologi PPUM. Apa khabar? Assalamualaikum Cik Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okey, dan kita juga bersama dengan Nana Shimie. Lama kita tak bersua dengan beliau. Sihat Nana? Sihat alhamdulillah. Kak Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan di dalam talian kita juga bersama dengan Afiq Syazwan. Assalamualaikum. Apa khabar Afiq? Waalaikumsalam. Itu dia Afiq. Alhamdulillah. Okey. Mungkin Cik Khairul dahululah boleh kongsikan. Tadi kita dah dengarkan serba sedikit laporan ringkas mengenai PTSD ini. Tapi mungkin juga ramai dalam kalangan penonton yang merasa macam saya ada rasa macam anxiety. Kadang-kadang saya tertekan. Kadang-kadang saya trauma. Adakah perkara-perkara ini juga ada kaitannya dengan PTSD ataupun ialah perkara yang sama? Kalau boleh dikongsikan kepada penonton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada penonton-penonton wanita hari ini dan juga kepada Fatin, Fiza dan juga Nana dan juga Afiq di dalam talian. Berkenaan dengan maksud ataupun berkenaan dengan soalan yang ditujukan oleh Fiza dari segi gangguan pasca stres trauma ataupun post traumatic stress disorder ini, dari segi definisinya ialah satu gangguan psikiatrik di mana ia memberikan suatu tekanan yang amat besar dan mengganggu gugat ataupun menjejaskan kehidupan seharian individu tersebut akibat daripada satu peristiwa yang boleh dikategorikan sebagai traumatik ataupun yang berlaku secara mengejut seperti bencana alam, kemalangan jalan raya, peperangan, penderaan fizikal ataupun gangguan secara seksual. Jadi itu secara orang kata secara ringkas berkenaan dengan apa itu post traumatic stress disorder. Dan berbalik kepada soalan yang Fiza tujukan tadi, dari segi keresahan ataupun anxiety ataupun kemurungan, memang ada perkaitan di antara apa yang menyebabkan individu ini mungkin mengalami suatu tekanan yang amat besar akibat daripada satu peristiwa yang traumatik ini. Namun ada beberapa simptom yang mungkin nanti kita boleh kupas secara lebih mendalam yang membezakan di antara PTSD ini dan juga perkara-perkara yang lain. Okey, PTSD. Mungkin Nana juga boleh kongsikan yang mana apa yang dikongsikan Cik Khairul tadi kan. Sedikit sebanyak kalau kita menurut laporan yang dikongsikan, Nana juga pernah juga ada masalah kemurungan, ada masalah yang mana Nana tahu perlu mengambil sedikit masa. Tapi masa tu ada rasa yang ini adalah apa yang berlaku pada diri Nana sendiri, adalah anxiety ke, PTSD ke? Okey, secara jujurnya masa dia berlaku tu I was 12 years old. Nana jumpa psychiatrist, Nana jumpa therapist, parents yang hantar.
And Nana tak tahu sebenarnya depression tu apa, anxiety tu apa. Tahu-tahu when I was around this age as well, it's called depression. It's called anxiety sebab Nana jumpa satu box besar and it was filled with all of this medication. So I think when I was younger, parents yang menjadi guardian untuk pergi ke hospital. So Nana tak tahu pesakit kita ya. And lagi-lagi dulu awareness dia tak macam sekarang kan. So I don't have friends yang tahu, I don't have orang sekeliling lah basically. Dia ingat biasa je. Yeah, but tahu-tahu macam I had to take medication semua tu up till I think last year. Nana try to slow down. Nana tahu tak apakah punca dia? Mungkin kadang-kadang ada orang kata mungkin disebabkan stres ni, depresi ni disebabkan oleh mungkin kita terlalu fokus pembelajaran ke, ataupun kita ada sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita tak berjaya capai dan sebagainya. Itu juga mungkin antara faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah tersebut. Nana tahu apa antara punca atau masalahnya? Now dah membesar, kita dah puzzle semua kan. And I got kebenaran daripada parents untuk share lah sebab now Nana dah dalam proses healing and I'm feeling a lot better now. Alhamdulillah. Actually when I was primary 6, parents separate and then baru nak lalui proses healing tu, my late mom passed away. And then when I was form 5, I got a bit lost. Sebab masa tu it was transition between Nana masih study, baru nak mengenal dunia and Nana masuk industri, so I was a bit lost. Cik Khairul, ini mungkin ada perkaitannya kehilangan, depresi, trauma, grieving. Ini mungkin ada proses-proses yang dilalui oleh setiap individu itu sebelum dia didiagnos kepada sesuatu masalah. Sebelum Cik Khairul nak kongsikan tentang apa yang dialami oleh Nana ini, dan mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita yang melalui fasa yang sama. Takut kehilangan, kemudian kehilangan, tak mampu untuk berdepan dengan perkara-perkara tersebut. Seperti mana yang dialami oleh Afiq sendiri yang juga telah dikongsikan ketika banjir yang berlaku pada tahun lepas. Keadaan itu juga memberikan satu kesan yang besar dan impak kepada Afiq sendiri. Sebelum ni Cik Khairul dan juga Nana, kami bawa Afiq ke studio untuk kongsikan haiwan-haiwan peliharaan Afiq di sini. Tapi ketika banjir, Afiq kehilangan haiwan-haiwan kesayangan tersebut. Dan ini mungkin memberi kesan yang besar dan juga trauma kepada Afiq. Kalau Afiq boleh kongsikan, Afiq. Silakan. Okey, kalau ikutkan pada masa tu kawasan rumah Afiq memang tak expect lah untuk naik air kan. Dan lebih-lebih lagi Afiq pula tak ada dekat rumah. Cuma pada masa tu keadaan bila naik air kawasan rumah tu memang mengejut. Dan sampai sekarang efek pada Afiq di mana kalau macam setiap kali bunyi guruh ataupun hujan, kita tak ada kawasan dekat sebab kadang kita kerja outstation. Membuat Afiq akan risau, akan call mak kawasan rumah macam mana, hujan lebat tak, kita akan tanya macam tu lah, air dah naik ke. Jadi sentiasa bertanya sebab kalau macam sebelum ni mungkin kita tak kisah, tapi sekarang Afiq lebih kisah macam keadaan rumah macam mana, naik air tak, kawasan Afiq lebat, macam mana kawasan rumah masa tu. Okey, Afiq, tapi nak tanya juga, ini berlaku pada Afiq saja ke atau ibu Afiq pun ada perasaan yang sama? Kalau rasa macam hujannya, dia terus call Afiq yang macam hujan ni, ada tak situasi macam tu? Ada, kadang-kadang memang buatkan risau jugalah bila dia call kita tak ada kat rumah, dia tanya kat sana hujan tak? Dia kata, kita pun cakap tak. Kat sini lebat ni, tak tahu bila berhenti. Kadang keadaan macam tu yang membuat Afiq resah. Kadang kita jauh, jadi bila jauh tu kena tanya orang-orang lain lah, tengok-tengok kamar kat rumah sebab dia duduk seorang. Okey. Afiq, berapa lama masa yang diambil oleh Afiq sendiri dan juga keluarga untuk berani berhadapan? Sebab Afiq katakan Afiq takut bila dengar bunyi hujan kan. Saya kira ini bukan perkara yang mudah kan. Kadang orang baca, kalau orang tak mengalami ataupun tak faham, dia tak faham. Tapi bagi mereka yang mengalami perkara ini satu perkara yang besar dan juga berat kerana dia boleh mendatangkan ketakutan, kerisauan, kerunsingan, buat kita rasa tak boleh nak tidur, nak duduk, risau dan sebagainya. Jadi kita mungkin boleh kongsikan berapa lama sebenarnya nak mengambil masa untuk healing proses kesembuhan tu. Okey, maksudnya ambil masa lama jugalah, lebih kurang dalam, kalau macam Afiq mungkin 3 atau 4 bulan lah bagi Afiq. Itu mungkin bagi orang sekejap, tapi bagi Afiq sebenarnya walaupun dah selesai 3-4 bulan tu memang dah tak adalah fobia sebelum ini, tapi sekarang masih lagi rasa macam risau kalau bunyi guruh, hujan. Lebih-lebih lagi baru-baru ni ada amaran bagi tahu yang
Kelang akan ada air pasang besar. Itu lagi membuat Afiq risau. Jadi Afiq biasa bagi tahu mak, pesan, mak kita kena jaga-jaga ni, kena standby lah. Maksudnya bukan standby apa, kita tak boleh nak halang itu nak jadi. Cuma kita prepare lah. Mungkin ada barang penting yang di bawah kita dah letak tinggi-tinggi macam tu. Okey, baik. Itu cerita Afiq yang mana berkenaan dengan apa yang dilalui adalah berkenaan dengan banjir yang sebelum ni dihadapi. Baik, kita nak ucapkan terima kasih dekat Afiq. Thank you. Harap Afiq tenang dan juga boleh menenangkan juga ibu. InsyaAllah tak ada apa Afiq. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan wanita hari ini. Thank you. Okey, itu cerita berkenaan dengan Afiq yang disebabkan musibah banjir sebelum ini. Nana ada ceritanya. Tapi Cik Khairul, saya nak tanya juga. Kadang-kadang PTSD ini bukan sahaja pada mereka yang menghadapi situasi itu. Kadang-kadang mereka yang melihat, mendengar. Sebagai contoh, dalam keadaan kita COVID-19 tempoh hari kan, kadang-kadang barisan hadapan, keadaan kelang kabut mereka ataupun mereka yang anggota yang menyelamat dan sebagainya melihat insiden-insiden yang mungkin tak mampu untuk meneruskan. Mungkin mereka juga berpotensi untuk mendapat PTSD ni. Betul, dan itu adalah salah satu risiko di mana apabila individu itu berada di dalam satu situasi yang mungkin boleh memberikan pengalaman walaupun secara terus individu itu tak hadapi benda tu. Tapi macam apa yang Fatin kongsikan, bila mereka berada di barisan hadapan, contohnya doktor-doktor ataupun tentera, mungkin kalau alhamdulillah di negara kita tak ada peperangan, tapi di negara-negara lain yang mungkin mereka juga mempunyai risiko yang agak tinggi untuk mempunyai PTSD ini. Dan itu adalah salah satu perkara juga di mana apabila mungkin simptom-simptom yang mana kalau bukan secara terus, tapi apa persepsi individu itu terhadap situasi itu yang mungkin mengakibatkan ia memberikan satu tekanan yang agak besar. Ada macam Afiq tadi dikongsikan lebih daripada 3 bulan. Dan untuk individu itu mempunyai ataupun menerima diagnosis mempunyai PTSD, ianya perlu lebih daripada 1 bulan. Okey. Cuma kadang-kadang bila kita bercakap tentang masalah yang ada kaitannya dengan psikologi, dengan mental ini, dia mungkin walaupun kita saban hari kongsikan tentang topik ini, namun sikap keterbukaan dalam kalangan masyarakat itu masih lagi rendah. Kadang-kadang kita takut, kita segan nak jumpa dengan doktor, self-diagnose je. Kita takut nak jumpa dengan doktor kerana kita rasa kita takut nanti orang sekeliling kita merasa kita ni tak betul ke? Dan juga kadang-kadang tak tahu bila kita pergi jumpa doktor, nak cakap macam mana ni sebab kalau kita jatuh ada lebam, doktor kaki saya lebam, kita jari terluka kan, masak kat dapur ada darah kan. Ini bila kita nak cakap tentang macam mana kita nak kongsi, doktor saya tak boleh tidur malam, doktor saya ni kalau fikir jantung saya laju sangat berfikir, saya ni tak boleh duduk diam kalau saya risau, saya ni kalau hujan je saya memang akan call semua orang sebab saya risau. Kadang-kadang mungkin ini yang dialami oleh ramai dalam kalangan penonton kita. Tak tahu nak mula dekat mana, bagaimana caranya, dan adakah kalau mereka rasa ada simptom-simptom begini, saya ni dah ada masalah mental ke? Itu mungkin persepsi dalam kalangan masyarakat kita. Ya, betul. Dan apa yang Fiza kongsikan tu tadi mungkin untuk individu itu rasa untuk lebih memahami, aku ni ada masalah kesihatan mental ke tak? Kebiasaannya apa yang saya mencadangkan bila mana saya menjumpa pesakit-pesakit di PPUM, buat kali pertama, kalau mereka boleh cuba bahagikan pengalaman ataupun simptom-simptom yang mereka alami mengikut 3 kategori. Dari sudut pemikiran, emosi ataupun perasaan dan juga tingkah laku. Yang kebiasaannya kita lakukan yang kita rasakan normal, kalau kita boleh tengok pada 3 kategori ni yang kita rasa, orang lain buat ke tak, rasa macam aku seorang je yang buat. Dari situ pun mungkin kita dah berbagi macam early warning signs kepada diri kita untuk kita dapatkan bantuan yang selanjutnya. Kita bolehlah maksudnya kita berjumpa dengan kita pergi ke klinik biasa, kita cakap doktor saya nak bantuan psikologi macam tu. Okey, baik. Kita nak tanya kepada Nana juga. Nana melalui tempoh yang panjang juga untuk Nana bangkit kan. Pastinya kalau tak ada orang di sekeliling yang memainkan peranan, mungkin Nana tak boleh bangkit sepenuhnya. Apa antara yang terkesan dan juga peranan orang di sekeliling yang membuatkan Nana sekarang ni boleh ke depan, boleh bersedia untuk berjumpa dengan ramai orang? Sebenarnya baru-baru ni je Nana berasa terbuka untuk share dan ada jumpalah seorang dua je Nana akan berani kongsikan. And dari situlah sebenarnya, tapi memang betul lah kita memang ada tanggapan orang sekeliling susah, challenging untuk diorang faham sebab some people belittle benda ni. And bila kita dapat sense orang macam belittle, kita terus tutup. Kita terus tak nak
ni. Tak nak buka. Yeah, and that's when benda ni cycle lah. So takut nak bercerita dekat orang macam tu. Ini bermaksud pentingnya sokongan daripada orang sekeliling. Ini yang kita nak kena buka mata, telinga dan juga minda kita untuk sama-sama berlapang dada membantu mereka yang memerlukan ini. Kadang-kadang kita tak perlu bagi komen pun. Kita perlu jadi pendengar yang menenangkan individu itu sendiri. Cik Khairul, kalau kita bercakap tentang PTSD ini mungkin satu perkara yang baharu juga dalam kalangan masyarakat kita kerana minggu lepas ia dikongsikan di media-media apabila tentang kisah seorang pelakon remaja ini juga didiagnosa sebagai PTSD. Dan ketika itu masyarakat mula membuka mata dan mula mengambil tahu apakah yang dimaksudkan sebagai PTSD ini. Kalau kita bercakap tentang PTSD ini dari sudut gendernya antara lelaki dan juga perempuan, siapakah golongan yang lebih berisiko untuk mengalami masalah PTSD ini? Baik. Jadi berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa wanita berkemungkinan 2 kali ganda lebih untuk mengalami ataupun menghadapi PTSD ini. Antara sebab-sebab yang menyebabkan wanita lebih cenderung untuk mengalami PTSD ini adalah yang pertama berkenaan dengan mungkin dari sudut peranan jantina ataupun dari sudut budaya itu sendiri. Kalau contoh mungkin di negara kita, mungkin saya generalise sedikit, cumanya mungkin dari sudut budaya wanita dianggap sebagai lemah lembut, dianggap mungkin agak lemah juga berbanding dengan lelaki. Dan dari situ akibat daripada persepsi budaya dan juga masyarakat, ianya menyebabkan golongan wanita ini mungkin apabila jenis traumatic incident itu pula mungkin gangguan fizikal ataupun gangguan seksual yang mana ia memberikan tekanan yang amat besar, maka wanita boleh untuk mengalami simptom PTSD ini. Itu di antaranya. Yang seterusnya ialah dari sudut apa yang mungkin individu ini rasakan, yang mana wanita dia lebih cenderung untuk macam apa yang Nana kongsikan merujuk kepada support system. Dan juga mereka rasa mereka nak cuba untuk bantu diri mereka sendiri. Namun untuk bahagian lelaki ni dia mungkin agak close off dan mungkin rasakan aku boleh buat sendiri ni, tak ada apa-apa pun. Jadi dari situlah yang menyebabkan mungkin dari segi kajian wanita lebih cenderung untuk mengalami dan menghadapi PTSD ini. Okey, itu kita bercakap mengenai gender wanita. Bagaimana pula Cik Khairul kalau baru-baru ini tularkan berkenaan dengan kemalangan yang berlaku seorang selebriti, isteri dan juga anaknya 9 bulan. Kemalangan itu selamat. Ketiga-tiga mereka selamat, tetapi untuk bayi yang 9 bulan di tengah jalan raya, kalau kita tengok tu memang tragedi mengerikan. Bagaimana? Adakah kesan untuk bayi yang 9 bulan itu untuk jangka masa yang panjang ataupun trauma bagi dia? Mungkin dari sudut umur bayi itu juga mungkin memain peranan, di mana umur masih lagi kurang 1 tahun. Dari sudut untuk mereka ada memori itu mungkin sedikit kurang memandangkan mereka masih lagi membesar. Namun mungkin ada sedikit yang akan memberikan peranan berkenaan dengan attachment. Mungkin sebab dah kehilangan orang yang tersayang, di mana kalau support system bila dia membesar agak kuat, dan alhamdulillah mungkin kesan itu taklah terlalu besar. Cuma kalau sebaliknya mungkin akan memberikan kesan kepada bayi inilah. Tetapi itu tentang bayi yang bawah setahun, mungkin dia belum mengetahui lagi tentang apa yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi adakah PTSD ini tadi kita katakan lebih cenderung kepada golongan wanita, dan melalui pembacaan juga ada yang mengatakan ada pelbagai faktor dan juga simptom yang boleh menyebabkan kepada berlakunya faktor PTSD ini. Selain tadi kita cakap tentang faktor peperangan, kemalangan, meroyan dan sebagainya. Adakah golongan kanak-kanak ini juga berisiko besar untuk mengalami kesan jangka masa panjang PTSD ini? Betul, dan sambungan daripada apa yang saya kongsikan tadi, sebab diorang masih lagi dalam proses untuk membesar. Pengalaman yang mereka alami, kalau mereka alami satu keadaan traumatik yang memberikan kesan, dan juga bila mereka lalui itu dalam tempoh yang lama, maka ianya akan memberikan kesan yang amat mendalam apabila mereka meningkat dewasa. Dari sudut perhubungan, dari sudut attachment, dari sudut persepsi mereka terhadap mungkin jantina. Contohnya kalau mereka ada alami gangguan seksual oleh satu jantina, mungkin mereka akan generalize yang jantina ni semua jahat. Contohnya macam tu. Tapi boleh tak kita tahu ataupun kesan macam Nana, mungkin Nana boleh kongsikan apa simptom awal lah yang mungkin Nana sendiri rasa ataupun mungkin ahli keluarga lihat perubahan yang berlaku dari diri Nana sehingga kan kita tahu bahawa kita mungkin memerlukan bantuan daripada khidmat perubatan yang profesional. Okey, macam Nana kongsikan tadi, things happen bila Nana masih kecil dan family separation, so we don't really talk about it. Tahu-tahu my parents hantar pergi dapatkan bantuan dekat hospital semualah. And then along the way,
Nana susah, it's challenging for me untuk ingat insiden mana satu yang happen first. But I know what happened. Confusion memang ada. Tremor, bila tidur terjaga tremor. Terperanjat. And then ingatkan katil yang bergoyang, but it's me. Susah nak tidur. Macam itulah. Boleh Cik Khairul perjelaskan lagi kepada penonton kita dengan lebih mudah. Apa antara simptom-simptom yang mungkin boleh kita tahu, kadang-kadang kita ada anggap benda ni benda biasa. Tetapi sebenarnya kalau dapat kita bantu diri kita ataupun individu-individu di sekeliling kita dari peringkat paling awal lagi, banyak perkara yang dapat kita elakkan. Betul. Dan kalau kita merujuk kepada perbincangan kita hari ini berkenaan PTSD, yang pertama yang kebiasaannya individu ini mungkin alami ialah dari sudut imbas kembali ataupun dalam bahasa Inggeris flashback. Apabila individu itu sering teringat-ingat tentang peristiwa yang traumatik ini, dan juga mungkin dari sudut apa yang mereka perceive ataupun pemikiran mereka tentang situasi itu. Mungkin akibat daripada peristiwa traumatik itu, mereka mungkin mempunyai persepsi berbeza terhadap diri mereka sendiri, masa depan dan juga tentang hubungan sekeliling. Mungkin diorang bagi tahu dekat diri diorang, saya ni tak ada guna dah. Masa depan saya masa depan yang agak gelap. So persepsi-persepsi sebegini akibat daripada peristiwa traumatik yang mereka alami itu. Dan yang terakhir juga berkenaan dengan apa yang mereka alami untuk individu yang mungkin mengalami PTSD ini ialah dari sudut macam tadi Afiq kongsikan dari sudut kesiapsiagaan ataupun hypervigilance berkenaan dengan apa yang mereka rasakan mereka akan alami. Dan akibat dari itu mungkin macam Nana kongsikan tadi, susah nak tidur, mungkin rasa macam danger always all the time. So itu adalah di antara simptom-simptom yang kalau individu rasa mungkin ada baiknya aku dapatkan rawatan sesulan ni. Look, ada baiknya saya jumpa Cik Khairul ni. Contoh. Macam tu. Ada baiknya ni. Cik Khairul, saya nak tanya, ini mungkin ada kemengena jugalah. Ada kecenderungan untuk PTSD ini, mereka yang terlalu overthinking. Dia dah ada insiden tapi dia pula seorang yang overthinking. Kecenderungan mereka. Betul. Jadi kecenderungan kalau individu itu kerap melakukan satu aktiviti yang dipanggil overthinking yang Fatin kongsikan tu, maka dia akan keep on repeating the situation. Walaupun benda tu dah berlaku dah lama, tapi dia anggap benda tu masih lagi berlaku disebabkan overthinking yang dilakukan oleh individu itu. Ini ada perkaitannya lah. Ada kesan-kesan sampingannya. Tetapi kita nak tahu juga bila berlakunya masalah sebegini, adakah perkara ini sebenarnya adalah perkara yang boleh kita bantu ataupun kita rawat? Sebab kalau sakit-sakit yang kita tahu ada perlukan medikasi kan, ada diagnosisnya, boleh ambil ubat. Sakit kepala kita ambil ubat tertentu, sakit darah tinggi ambil ubat tertentu. Betul. Tapi kalau masalah-masalah sebegini, adakah sebenarnya ada rawatan-rawatan tertentu, ubatan ataupun bagaimana cara untuk kita membantu golongan-golongan ini sebenarnya? Ada, dan seperti apa yang Nana kongsikan, ada ubat-ubatan psikotropik yang diberikan kepada individu-individu yang mungkin mengalami gangguan psikiatrik, dan juga ada individu yang digabungkan dari sudut psikoterapi, di mana tadi Nana ada bersebut untuk berjumpa dengan terapis, dan salah satu intervensi yang dilakukan untuk individu yang mungkin mengalami sama ada PTSD ataupun apa-apa gangguan psikiatri, dikenali sebagai terapi kognitif tingkah laku ataupun dalam bahasa Inggeris cognitive behavior therapy, di mana apa yang macam saya kongsikan awal tadi, dia akan menumpukan kepada 3 kategori yang kita semua ada dari sudut pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. Dan untuk PTSD ni pula agak unik sebab dalam sesi terapi seperti apa yang saya kendalikan di PPUM, apa yang kami akan lakukan ialah kami akan cuba untuk buat pendedahan secara berperingkat ataupun imaginal exposure therapy untuk kita cuba lihat individu itu berada dalam situasi yang sebenarnya aku selamat, benda tu dah berlaku lepas, tapi nak cuba untuk kurangkan simptom-simptom anxiety. Kita perlu juga lah sebenarnya kan tahu dan cakna tentang perkara ini supaya kita dapat bantu diri kita, insan-insan di sekeliling kita, kerana setiap penyakit itu insya-Allah akan ada penawarnya. Cik Khairul, kita ada soalan di Facebook kita daripada Syasha yang mana saya nak tanya, adakah stres trauma boleh hilang atau sebaliknya? Kerana pengalaman saya pernah mengalami kemalangan dan sampai sekarang saya trauma nak drive kereta, sedangkan kemalangan itu sudah hampir 10 tahun lalu. Lama ni sangat untuk lama. dia dapat PTSD tu. Betul. Dan mungkin ada sebab-sebab yang tertentu lah. Mungkin dari sudut maklumat yang dia ada ataupun rawatan
yang mungkin dia tahu sebenarnya aku boleh bantu diri aku ni untuk hadapi situasi ni yang mungkin kalau dah lebih dari 10 tahun tu mungkin kita boleh kategorikan sebagai fobia. Kan? Dan memang sebenarnya boleh untuk dirawat kalau individu itu secara intensif nak bantu diri dia sendiri, seperti apa yang berdasarkan pengalaman saya dalam 6 ke 12 minggu, kalau dilakukan secara berminggu-minggu sesi terapi itu, maka ada kebarangkalian untuk individu itu orang kata dalam proses untuk recover. Okey. Sebenarnya kata kunci dari awal tadi kita perlu dapatkan bantuan. Kita bincang dari awal tadi kan, kadang-kadang bila masalah-masalah berkaitan dengan psikologi, masalah sebagainya, kita takut nak dapatkan bantuan. Nana sendiri, tadi Nana cakap Nana dalam proses healing. Dan dalam proses healing ini selain daripada dapat bantuan daripada pakar perubatan, apa antara faktor-faktor lain yang Nana merasakan bahawa ini antara kekuatan yang dapat membantu Nana untuk bangkit, keluar, mampu untuk bercerita dengan sikap keterbukaan dan keluar daripada masalah-masalah depresi yang lalu? Okey, dia banyak faktor. Salah satunya adik-beradik lah. Nana memang rapat dengan adik-beradik and I'm the eldest. So, dia capai satu usia yang rasa macam ada responsibility lah macam tu. To be better for my younger siblings. And then rasa macam itulah, just nak heal myself lah, because it's about time, because it's been so many years and I feel like it's about time Nana terima, ikhlaskan apa yang berlaku and acknowledge how my body, mind works lah. Betul. Supaya saya boleh, sebab lain orang lain, different body, different ways untuk ni kan, react to trauma, react to all that. So I think it's about time after so many years Nana rasa macam I just want to heal now. Okey, suka dengar betul. kan? Dan apa yang dikongsikan Nana dan juga Cik Khairul tadi, saya melihat kepada apa yang sebenarnya berlaku disebabkan PTSD ini. Kita memerlukan support system dan juga orang sekeliling yang betul-betul memahami dan juga membantu dari segi rawatan. Betul. Mungkin di hujung perbincangan kita, Cik Khairul, bagaimana sebenarnya untuk kita yang mana mengalami PTSD itu, bagi mereka bangkit dan juga orang sekeliling untuk bantu untuk kita kurangkan trauma dan juga penyakit ini. Betul. Terima kasih Fatin. Semestinya support system itu memainkan peranan yang amat besar, kerana mungkin apabila individu itu merasakan bahawa sistem sokongan dia sangat kuat, maka dia akan ada dorongan dan sokongan yang mungkin datang dari diri sendiri untuk cuba bantu diri mereka sendiri. Dan mungkin dari segi keterbukaan, openness di individu itu untuk rasakan bahawa ya, aku ada masalah dan aku tahu bahawa support system aku sangat kukuh dan kuat. Jadi aku boleh cuba untuk hadapi segala cabaran untuk bantu diri aku sendiri supaya boleh menghadapi kehidupan yang lebih bermakna. Jika ada satu lagi soalan tambahan, bagaimana kita nak mendidik penonton-penonton kita dan juga masyarakat hari ini untuk sama-sama bersikap terbuka untuk kita memahami tentang masalah-masalah ini yang berlaku banyak dalam kalangan masyarakat kita, dan kenapa masalah-masalah sebegini perlu dapat rawatan, perlu mendapat bantuan untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak elok ataupun tidak diingini berlaku sepanjang masa akan datang, terutama sekali bagi kanak-kanak yang mengalami masalah PTSD. Ya, jadi berkenaan dengan soalan yang Fiza tujukan, yang pertama terlebih dahulu dari segi apa masyarakat sekeliling berkenaan dengan keterbukaan. Macam tadi Fiza dan Fatin seringkali sebutkan bahawa kesihatan mental ini adalah satu perkara yang kita tak boleh nampak dari segi mata kasar. Hanya apabila kita sendiri yang rasakan perkara-perkara yang memberikan masalah kepada kehidupan kita, barulah kita tahu yang sebenarnya kita perlukan bantuan. Dan macam mana kita nak cuba untuk pengaruhi individu sekeliling itu mungkin bergantung kepada hubungan kita dengan individu itu. Kalau kita rasakan yang hubungan kita dengan mungkin adik-beradik ataupun ahli keluarga agak rapat, maka kita boleh cuba untuk membantu mereka mendidik dengan lebih baik. Dan untuk yang kanak-kanak ni pula, sistem sokongan saya mungkin nak tekankan sekali lagi, sebab kalau mereka berasa keseorangan, mereka tak tahu what are my coping strategies. Macam mana daya tindak saya, sebab saya masih lagi dalam membesar, tapi tak ada sistem sokongan yang boleh tunjuk, yang boleh saya belajar macam mana cara yang lebih baik untuk saya menghadapi situasi ini. Ini contohnya sistem sokongan. Bagaimana support system itu membantu Nana untuk bangkit, bangun berani dan nak tinggalkan apa yang berlaku sebelum ini. Mungkin Nana juga boleh kongsikan sesuatu kepada penonton-penonton. Mungkin ada dalam kalangan kita ini yang mungkin melalui fasa yang sama, sedang berperang, bertarung untuk keluar daripada kegagalan, untuk bangkit daripada kesedihan, trauma, depresi
depresi dan sebagainya. Bagaimana untuk kita sama-sama bantu mereka dengan memberi kekuatan, Nana? Okey, macam Nana sendiri pun masih dalam proses healing. Jadi nak bercakap lebih tu tak berani sangat. Tapi what I can advise kepada yang sedang bertarung, just acknowledge, know your body, your mind, because you sendiri yang lalu benda tu. Terima, ikhlaskan, and itulah, just go on with life. Just don't give up. InsyaAllah. Always have hope. Kena ada hope. Jangan berputus asa, perlu sentiasa ada harapan. InsyaAllah ada jalan keluar dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Khairul, juga Nana dan juga Afiq sebentar tadi yang telah berkongsikan berkenaan topik hari ini. Saya kira Fiza, yang mana topik hari ini kita dah tahu dah kalau kita mempunyai simptom-simptom, kalau kita boleh ada orang kata positivity untuk kita bangkit, support system yang bagus, kalau tak boleh juga cepat-cepat dapatkan rawatan. Ya, betul tu. Yang penting sekali sebenarnya apa-apa pun yang kita lalui ini kita janganlah self-diagnose. Kita cubalah secara terbaik mungkin untuk mendapatkan khidmat rawatan daripada mereka yang lebih profesional. Kadang-kadang kongsi dengan kawan-kawan boleh, tapi kawan-kawan kita saya boleh kan? boleh, tapi kita kena cari pakar yang betul-betul pakar, tak kira sakit apa pun kan. Kita carilah mereka yang lebih arif dan juga pakar dalam bidangnya untuk kita bantu diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. InsyaAllah semoga ada banyak manfaatnya perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua tetamu kita hari ini, iaitu Encik Khairul Arif Razali, Pegawai Psikologi Klinikal Jabatan Perubatan Psikologi PPM, dan juga Nana Shimie dan juga Afiq yang sudi bersama dengan kita. Mungkin ramai lepas ni yang nak cari Cik Khairul, nak minta bantuan, nak tanya dan sebagainya. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti, Fatin, saya molek tak hari ni? Molek sangat, molek. Okey, kita bersama dengan dua yang lebih molek selepas ini. Kita akan bersama Fizi dan juga Mek Zura sebentar lagi. Selepas ini, jangan ke mana.